pakai tudung elok dah pergi berjoget, menari, duk gedik-gedik pula dah. Saya faham TikTok ni memang dapat duit, orang bagi gift. Kata nak tunjukkan yang kata Islam sebenar dia adalah mesti kena berani. Tunjuk kata ini Islam sebenarnya, bukan jenis malu-malu, tutup-tutup, jangan terlalu sangat kena malu-malu. Apa pahaman ni? Dalam banyak-banyak orang yang menghasilkan video-video ini, saya perhatikan tak terlepas juga ya, ada di kalangan mereka yang nak mencuri perhatian audien, mencuri perhatian netizen dengan melakukan perkara ataupun kelakuan yang tak senonoh, kelakuan yang tak sepatutnya dilakukan sebagai seorang muslimah, mukmin mukminat ataupun mukmin mukminah, tak sepatutnya dibuat. Dan dalam masa yang sama, saya nak menegurlah kepada individu yang dia ini seorang wanita, yang dia ini saya dipahamkan dia wanita asal orang Malaysia lah. Namun dia menetap, dia duduk di Korea, duduk di Korea Selatan. Wallahu alam, barangkali sebagai student belajar kot di sana. Tapi yang tak berapa nak molek, tak sedapnya adalah dia menghasilkan konten-konten dengan apa? Dengan menari, berjoget, gaya-gaya menari K-pop lah. Dia duduk di sana kan. Ramai je pelajar Malaysia yang duduk di sana, tapi itulah tak adalah macam tu. Tapi dia ni yang menarik perhatian orang ramai adalah dia dengan mengenakan tudung, dia pakai tudung. Dah pakai tudung, iyalah eloklah pakai tudungnya. Tapi yang pergi menari tu buat apa? Dan hatta di Malaysia kita ni pun banyak yang buat perangai macam tu, pakai tudung elok dah pergi berjoget, menari, duk gedik-gedik pula dah. Saya faham TikTok ni memang dapat duit, orang bagi gift. Lagi menarik perhatian orang, dapat gift semua. Jadi dia buat tindakan macam tu sebenarnya mencalarkan maruah, merosakkan nama baik Islam dan juga nama baik keluarganya, menconteng arang. Kita pun kadang tak faham lah apa yang dia faham ya, di sebalik dia pakai tudung tapi dia bergolek, berjoget, menari gaya ala-ala K-pop ni pasal apa? Bila diwawancara, apa yang dia sebut, dia kata dia nak tunjukkan bahawa orang Islam ni bukan hanya kena tunduk, senyap, malu-malu, jangan macam terlalu terpekung sangat. Dia mesti tunjukkan, dia kena pamerkan diri dia mesti berani ke hadapan, mesti tonjolkan diri dia, berani tunjukkan diri dia tu. Apa jenis pahaman pula macam ni? Dia kata nak tunjukkan yang kata Islam sebenar dia adalah mesti kena berani. Tunjuk kata ini Islam sebenarnya, bukan jenis malu-malu, tutup-tutup, jangan terlalu sangat kena malu-malu. Apa pahaman ni? Kita dalam Islam, kita diajar supaya kena ada rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada lambang keimanan seseorang. Orang kalau dia ada rasa malu, dia tak tergamak dan dia tak terasa nak buat benda tak elok. Dia malu. Dia rasa malu. Malu nak mencuri, malu nak terlibat dengan rasuah, malu nak... sebab dia tahu sebab akibat dia nanti. Akibat yang dia akan terima nanti, malu aku buat macam ni, dia tak mau. Jadi sekarang ini seolah-olah saya perhatikan macam ada satu gelombang di mana mempromosikan supaya jangan malu. Mau tunjuk apa, tunjuk saja. Mau buat apa, buat saja. Janji dapat fulus. Dapat fulus. Janji buat saja. Tak payah nak malu-malu, nak tutup-tutup apa, nak mau cover-cover. Pahaman macam ni salah. Apatah lagi kita orang Islam dan dia tu pula wanita. Saudari, jika video ni dapat ditonton oleh anda, kita minta sangat-sangat berhentilah daripada buat perangai macam tu. Masih belum terlambat. Tengok gaya orang muda lagi, masih belum terlambat nak pulang kembali ke pangkal jalan. Pakai tudung bagus,
menutup aurat sempurna, tutup dada semua elok, dan berkelakuan sebagai muslimah yang sejati. InsyaAllah syurga menanti. Sebab orang perempuan ni adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Sampaikan Islam mengiktiraf golongan wanita ini dengan pelbagai bentuk pengiktirafan. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Nabi kata dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik, seindah-indah perhiasan itu adalah wanita solehah. Apa lagu intim kata? Wanita hiasan dunia, seindah hiasan adalah wanita soleha yang akan membahagiakan syurga di dalam rumah tangga. Sikit-sikit jadilah. Itu intim. Ini out team. Memang out. Wanita ini adalah perhiasan seindah perhiasan dunia. Itu. Malah kalau dalam Quran sekalipun siap ada surah lagi, surah An-Nisa, iaitu surah yang keempat, ada 176 ayat. Malah dalam Quran juga ada surah bertemakan nama wanita, iaitu surah Maryam. Surah Maryam lagi. Dan juga dalam Islam, mana-mana di kalangan suami isteri dia ada anak, kemudian anaknya itu ramainya di kalangan wanita, itu ada kemuliaan dia yang tersendiri tau. Siapa-siapa di kalangan kita, anak dia barangkali mungkin bersusun perempuan kan. Ada setengah orang dia macam dia tak apa nak seronok. Oh, ramai perempuan pada lelaki ya. Kalau ramai hero dia macam bangga sikit, ni ramai anak perempuan. Tak, jangan macam tu. Kalau anak ramainya itu di kalangan wanita, ada kemuliaan yang tersendiri. Apa? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa." Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang boleh mendidik anak perempuannya hingga dewasa, anak-anak perempuannya itu dia didik sampai dewasa, sampai jadi wanita yang solehah, mukminah, bagus perangai, akhlak, budi pekerti, syahsiah, bagus dijaga maruah kepribadian dirinya jaga, maka mak bapaknya tu nanti atau bapaknya tu nanti, Nabi kata dengan Nabi dalam syurga nanti, wadamma asabi'ahu, Nabi merapatkan kedua jari Nabi, seolah-olah jadi jiran Nabi, BFF, best friend forever dengan Nabi dalam syurga nanti. Pasal apa? Pasal apa tinggi sangat kemuliaan seorang bapa yang boleh didik anak perempuan sampai jadi wanita yang bagus ni? Macam tu sekali dia punya balasan dia kelak dia hari akhirat. Pasal nak mendidik, nak membesar, mengasuh anak perempuannya bukannya senang. Bukannya senang nak mendidik anak perempuan ni. Oh, banyak dugaan dia, ya Allah. Tu sebabnya kalau di zaman dulu, orang dulu kalau dapat anak perempuan dia anggap ni macam satu kesialan atau macam satu yang malang menimpa keluarga dia. Kalau dapat anak lahir-lahir lah perempuan pula, pasal orang dulu beranggapan wanita ni dia tak ada jauh masa depan, dia boleh jadi apa sangat, belajar tinggi-tinggi pun akhir masuk ke dapur juga. Itu pandangan orang dulu-dulu. Sampaikan kalau dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Dan apabila dikhabarkan berita kelahiran anak yang lahir tu, anaknya perempuan, hitam, merah padam mukanya dan marah. Surah An-Nahl ayat 58. Dia punya tak suka sungguh. Aduh, perempuan pula. Aduh, perempuan lagi. Kan? Dia tak seronok. Lalu datang saja Islam ajar kita bahawa laki ke perempuan ke, anugerah amanah dari Allah. Dan wanita pun dia ada kemuliaan dia yang tersendiri. Cuma bagi kita lah, di luar sana kita juga sebagai ibu ayah,
tolonglah pesankan anak-anak gadis kita ini, pesankan anak-anak dara kita ini, ataupun para suami-suami sekalian, nasihatkanlah isteri masing-masing, khususnya